Kalau tak jumpa detail ni, maksudnya tadi terdelete ke apa, boleh check balik dekat email kita. Mesti ada punya lah, confirm ada. Dan bila kita dah masukkan login dan password ni, pergi dekat server, tengok dulu server dia betul tak betul. Jadi server yang paling betul adalah MFM Securities Live. Jadi pastikan server kita ni betul. Baru kita masuk. Okay, MFM Securities bukan MFM Group. Masuk MFM Securities Live dan tekan OK. Jadi bila kita tekan OK, alamak, jam pula. Ada masalah teknikal jap. Tengah jam. Okay, baru boleh masuk. Okay, jadi bila kita dah masuk, maksudnya kita dah start login tadi, dia akan keluar macam ni. Bawah ni akan keluar. Ataupun kalau dia tak keluar, pastikan tengok paling kanan dan bawah tu ada tanda right dekat sini. Itu maksudnya kita punya login tu successful ataupun menjadi. Maksudnya detail yang kita masukkan tu betul. Barulah boleh kita start nak tengok platform ni secara semua dia punya features dia dah unlock lah orang kata. Jadi, kita buka first things first. Nampak tak dekat atas ni dinamakan navigator window. Okay, step pertama bila selepas kita dah login, masukkan login trading password, login account number tu dan password. First thing kita pergi kepada show or hide navigator window ni, nampak ni. Ni kan, benda ni. Benda ni yang penting ni. Kita kena tekan dulu yang ini. Ada 2 folder ni. Tekan dulu dan akan keluar macam ni, nampak tu. Ada beberapa nombor account trading. Maksudnya kalau kita ada account trading yang banyak, kita boleh just tukar-tukar dekat sini. Boleh masuk je. Double klik dan boleh masuk mana-mana account lah. Okay, clear tak bab ni? Ada yang tak clear ke? Tak respon sikit. Okay, clear. Ada yang tak faham ke? Pastikan ni nama dia. Dan dia punya simbol dia ada 2 folder ni. Ini ni. Yes. Dipanggil sebagai apa nama-nama dia tadi? Navigator window. So navigator window ni yang penting. Pastikan kita tekan dan kalau kita tekan lagi sekali dia hilang. So lepas kita dah tekan tu, next step adalah kita pergi pada dinamakan toolbox bar tu, nampak tu. Ataupun nampak toolbox bar control plus T. So kalau kita tekan control T, dia akan keluar macam ni kat bawah ni. So yang bawah ni adalah tempat kita nak tengok berapa account trading kita. Jadi perhatikan dia dah ada beberapa benda di bawah ni. First, pastikan ada trade, ada exposure dan history. Benda tu je yang penting. 3 benda ni je yang kita nak tengok. Sebab trade ni adalah maksudnya balance ataupun berapa nilai deposit kita, berapa nilai account trading kita. Kalau kita deposit $50, dia akan keluar dalam balance ni 50 USD. Macam itulah. Bila kita tekan, dia akan keluar dekat sini balance berapa, equity berapa dan free margin ada berapa. Pastikan balance tu je dulu yang ada dan penting. Jadi, selepas tu, kita pergi pada history pula. History ni adalah kalau kita ada jual dan beli sebelum ni, kita boleh tengok dekat sini. Dan exposure ni apa currency yang ada. Tak apa, benda ni kita akan belajar step by step lebih mendalam bila kita live trade baru nampak. Cuma malam ni kita hanya pengenalan sahaja. Jadi pastikan kita clear macam mana nak buka benda bawah ni adalah tekan Ctrl T ataupun dinamakan dekat sini toolbox bar tu. Nampak tu Yes, toolbox bar ataupun Ctrl T baru keluar benda bawah ni. Okay, clear benda ni? Ada yang buat tak jadi tak? Kerana ada juga yang buat tak jadi tu. Okay tak? Clear. Alright, yang lain ada ke? Tak faham ke? Boleh tanya.
Clear Okay. Jadi, bila kita dah tutup pula, kita tutup siap-siap dulu ni. Dan the next step ke, ada beza tak guna telefon dan laptop? Beza banyak bang sebenarnya. Kalau pakai laptop ni lagi clear, lagi nampak market tu. So, saya sarankan pakai laptop ataupun PC dahulu. Kalau kita ni masih lagi baru ataupun newbie. So, better pakai PC atau laptop dulu. Sebab telefon ni kadang-kadang tak clear sangat. Dan telefon ni banyak lebih kepada nak monitor sahaja. Kita nak tengok trade kita sahaja bila kita kat luar. So, nak trade, saya sarankan sangat pakai pakai laptop ataupun PC. Kalau ada tab pun lagi better daripada telefon. Okay. Jadi, next step ataupun step ketiga saya dah tak ingat step ke berapa. Kita pergi pula dinamakan di sini market watch. Dia ada dua benda, ada dua anak panah, satu hijau ke atas dan satu merah di bawah. So dinamakan market watch. Bila market watch ni, kita tekan market watch ni, dia akan keluar currency ataupun mata wang yang kita nak trade. Kalau kita nak trade mata wang ataupun kita nak trade forex. Tapi andai kata kita tak nak trade forex, kita tengok ada mata wang dan dia ada simbol. Kita pergi right click dan kita pergi kepada show all dahulu. Nampak tu? Tekan je mana-mana dekat sini, tekan je mana-mana, tekan sekali dan kita right click sampailah keluar option yang banyak ni dan cari dinamakan show all dahulu. Sebab kadang-kadang orang tanya, Chief Hu, kenapa sikit sangat saya punya produk yang boleh saya trade ni? Sebab tak tekan show all ni. Itu saja sebab dia. Jadi bila kita tekan show all ni, tekan siap-siap. Okay. Bila kita tekan, saya hide balik. Dan bila saya right click dan saya tekan balik show all, barulah keluar macam-macam jenis. Kita nak trade stocks, kita nak trade forex pun boleh. Sebagai contoh yang lain, bila kita padam di sini, tadi kita tekan market watch, dia akan keluar balik. Tapi itu cara pertama. Cara kedua pula, tengok paling kiri di sini. Create a new chart ni. Nampak ni? Dalam ni, bawah file tu, dia akan ada shares dan forex punya. Dan produk shares dan forex dan commodities. Jadi kita boleh pilih apa yang kita nak trade. Contoh saya nak trade Facebook, Coca-Cola lah. Saya suka Coca-Cola. Tekan dan keluarlah graf untuk tengok kita nak beli dan jual Coca-Cola. Kalau tak nak, tekan saja X atau pangkah dan tambah lain punya. Contoh kita nak trade forex ataupun senang kita nak trade commodities, metals. XAU USD ni adalah emas. XAG USD ni adalah silver. Dan energies US oil ni adalah minyak. Dan forex kita tengok ada Euro USD, GBP USD dan macam-macam lagi currency. Contoh sekarang dah belum buka lagi share market. Jadi kita buka emas lah. Kita trade emas. Dan ini adalah graf emas. Nampak ni? Graf gold. Jadi bila, menjunam gold. Jadi bila kita dah buka graf ni, nampak dia ada benda-benda ni kan. Jadi dia ada kotak-kotak ni nampak semak. Jadi kita right click dulu dekat graf ni, kita right click je dan pergi dekat grid ni untuk hilangkan kotak-kotak tu dahulu. Okay. Bila kita dah buka graf ni, so kita boleh tekan Ctrl T, keluarkan benda ni, atau kita nak padam pun boleh. Tak ada masalah, ikut cara masing-masing. Jadi, bila kita tengok dekat sini, second step adalah di sini. Nampak tu ada zoom dan zoom in dan zoom out. Maksudnya kita boleh zoom ke dalam ataupun zoom keluar pergerakan emas. Nampak tu. Dan kita boleh tukar cara kita tengok
pergerakan emas ni, kita nak pakai line chart pun, pakai chart line macam ni kan, ataupun nak pakai candlestick boleh, ataupun nak pakai bar chart pun boleh. Just tekan je dekat sini, boleh tukar-tukar. Kalau dekat handphone ataupun pakai dekat tab ke, just tengok dekat area setting. Ada boleh tukar benda ni. Maksudnya boleh tukar candlestick ke, line chart ke, boleh tukar bar chart ke, boleh, tak ada masalah. Okay, clear tak bab ni? Nak buka graf ni clear tak? Ada soalan ke? Tak faham ke? Kalau tak, saya boleh ulang balik. Clear? Ada yang tak clear ke? Minta respon. Okay. Rasanya ramai juga yang baru ni. Semua clear Kalau clear, saya teruskan. Okay. Jadi, semua clear Jadi, bila semua dah clear, tengok pada sini. Dan yang paling penting, okay, take note benda ni. Ada dua benda ni. Dia ada satu arrow ke kiri dan satu ke kanan. Benda ni sangat penting sebab bila kita tekan dua-dua ni, kita tekan dan dia akan lock. Bila kita tekan balik, dia akan unlock. Jadi apa benda yang akan lock dan unlock ni? Bila contohnya kita tak tekan dua-dua ni, kita boleh scroll ataupun tengok harga-harga sebelum. Maksudnya dia punya sejarah harga. Okay. Kalau kita tekan dua-dua ni, bila kita nak tarik ke belakang tak boleh. Take note benda tu. So kalau kita nak tengok harga sebelum ni, just tekan dua-dua dan boleh scroll ke belakang. Okay, pastikan benda ni dua arrow ni scroll, nama dia scroll the chart benda ni. Kalau pakai laptop ataupun PC. Pastikan matikan dahulu baru boleh scroll ke belakang. Selalu orang tanya, kenapa tak boleh scroll ke belakang Dia tertarik sebab benda ni. Okay, selepas itu kita tengok pada dipanggil sebagai ini adalah alat-alat lukisan ni, nampak ni. Dia ada crosshair, dia ada line ni, dan macam-macam jenis line. Maksudnya benda-benda ni adalah cara kita nak melukis ataupun nak tanda-tanda harga-harga terendah atau tertinggi dia. Contoh kita tengok dekat sini, saya tekan pada horizontal line ni. Bila saya tekan dan saya tekan dekat line graph, dia akan keluar satu line ni. Nampak? Dan line ni kita boleh ubah naik atas ke bawah ke, kan? Tak kisah line ni. Contoh saya nak tanda harga terendah pun, saya letak dekat sini, kan? Ataupun saya letak harga tertinggi kat sini, boleh lukis menggunakan line ni. Kalau tak nak, just right click dan delete. Dan lagi sekali, saya cuba tekan balik line ni. Tekan dan letak dekat graph. Dan bila ada yang bulat ni, nampak bulat ni. Maksudnya bila bulat ni ada, maksudnya kita boleh adjust line ni bergerak mana-mana. Bila kita double click sekali, dia tak boleh nak bergerak dah. So take note benda ni sebab dia sangat penting. Kadang-kadang cakap, kenapa tak boleh nak gerak sebab dia punya bulat ni tak activate lagi. So nak matikan, kena tekan 2 kali. Itu cara dia untuk kita adjust line-line ni. Untuk melukis dalam chart, boleh lukis macam ni lah. Kan, setiap line ni ada cara ada dia punya keistimewaan sendirilah, special dia. Contoh nak buat kotak, kita tekan pada sini ada rectangle, boleh buat kotak, kan. Semua boleh buat dan melukis, membantu kita dalam trading. Okay, ada soalan tak berkenaan ni? Ada soalan ke? Okay, kalau ada, boleh minta respon sikit. Tak ada. Ada yang tak clear ke berkenaan ni? Ada yang tak clear ke? Okay, semua okay Jadi, kalau okay clear, next step. Okay, bila kita tengok pada candlestick, di sini pula adalah time frame. Nampak tu? Ada monthly, ada weekly, ada daily, ada H4, ada H1,
Ada 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes dan 1 minit. Apa maksud benda ni, time frame ni? Nampak yang kotak-kotak ni? Kotak-kotak ni dipanggil sebagai candlestick. Nampak tu? Jadi, contoh dia kita letak sejam. Maksudnya H1 ni 1 jam. Nampak H1 ni 1 jam. Bila kita tekan H1, maksudnya satu batang benda ni, nampak ni, sebatang ni adalah 1 jam. Setiap benda ni adalah 1 jam, 1 jam, 1 jam dan 1 jam. Kalau kita tekan 1 minit, satu benda ni, satu kotak candlestick ni adalah 1 minit. Itu maksud time frame. Ini dipanggil time frame. Kalau ada orang cakap, oh time frame kena jaga semua, ini adalah dipanggil time frame. Jadi kalau saya tekan monthly, satu batang kotak ni adalah 1 bulan. Macam ni untuk bulan ni punya. Nampak Kalau saya tekan daily, satu batang ni adalah 1 hari, mewakili 1 hari. So ini adalah candlestick hari ini. Dipanggil candlestick. Jadi kadang-kadang orang cakap, kenapa color lain-lain lah? Macam mana saya nak tukar color? Dia ada macam-macam cara. Contohnya kita nak buka directly dalam handphone pun boleh. Tengok bahagian setting. Kalau kita pakai desktop macam sekarang, just kita right click dulu. Right click. Bila kita keluar right click, akan keluar bermacam-macam jenis option dekat sini. So kita tekan yang last sekali iaitu properties. Nampak properties. Kita tekan properties. Dan kita nampak kita boleh tukar color-color dia. Maksudnya yang penting adalah dua benda ni. Dua benda pula. 4 benda ni. 1, 2, 3 dan 4. Pertama sekali yang penting just ikut je setting saya ni. Baru nampak sikit. Setting saya ini adalah macam ni. Alamak. Sorry. Bull pula. Bull hijau. Lime adalah. Bar up kita hijau. Dan bar down kita adalah merah. So ini adalah setup saya. Yang penting bar up, bar down, bull candle dan bear candle. Barulah kita boleh dapat macam ni yang selalu kita nampak. Baru boleh tukar-tukar color dia. Maksudnya kalau hijau tu naik. Kalau yang turun tu adalah merah. So itulah function tukar color. Just untuk, dia benda sama juga. Cuma color ni lagi orang kata ikut selera kita lah. Baru nampak clear. Nak jatuh ke, naik ke, turun ke merah. Kalau naik hijau. Itulah maksud dia. Ada soalan ke berkenaan ni? Kalau ada soalan boleh tanya soalan ataupun boleh tanya sebab kita akan move ke next lagi satu punya explanation. Faham ke semua? Clear ke? Faham? Alright, cantik. Jadi, selepas sahaja kita dah clear benda ni, bab MT4 dan MT5 ni, dan soalan paling cepu emas, paling cepu emas, bagaimana kita nak buat order ataupun nak beli dan jual dalam platform ni. Pertama sekali pastikan akaun kita dah ada duit. Itu paling penting lah. Macam ni kita belum lagi deposit ataupun masukkan duit. Nampak balance ni masih lagi kosong. Tak apa, kejap lagi saya explain macam mana nak deposit. Dan selepas tu paling penting just tekan di sini. Ni step yang paling penting Nampak new order ni? New order ini adalah tempat kita nak buy atau sell. Kita nak beli atau jual. Jadi pertama sekali kita tekan pada new order dulu. Bila kita tekan pada new order, pastikan simbol kita ni betul. Maksudnya simbol ni apa produk yang kita nak beli atau jual. Contoh kita nak beli shares, kita boleh pilih shares. Tapi sekarang ni saya nak beli dan jual gold. Nampak? Gold versus USD. XAU USD. Dan bila saya nampak simbol saya ni dah betul.
Okey, tak ada masalah. Pastikan type ataupun kita punya order type tu betul, market execution. Ini penting market execution, pastikan betul, dan simbol kita betul. Okey, dah dua benda betul. Volume ni apa? Volume ni adalah berapa kita punya lot ataupun berapa nilai yang kita nak beli. Contoh nilai sekarang 1 sen. 1 sen US 1 sen gold kita nak beli. Bila kita nak beli 1 sen gold ni, maksudnya kita nak beli 1% lah, 1% daripada harga gold sebenar sekarang ni. 0.01, so itu paling minimum yang kita boleh beli atau jual. Bila kita dah beli, dah tahu dah berapa nilai kita nak beli dan jual, kita boleh tekan buy atau sell. Barulah kita boleh entry the market. Maksudnya dia akan masuk order kita dekat sini. Faham tak berkenaan ni? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Boleh tanya kalau ada soalan. Okey, ada clear ke semua? Kalau clear, kita teruskan lagi. Untuk beli stok sama ke? Okey, untuk beli stok, contoh first things first. Okey, ni step by step cara kita nak buka chart dan tengok benda yang kita nak beli. First thing, kita pergi dulu dekat sini. Yang hujung ni sekali, ingat yang hujung ni sekali. Dan kita tekan, pastikan buka pada share, dan bila kita buka pada share, US share, dan kita cari apa share yang ada. Contoh, katakanlah saya nak buka Facebook sebab saya tengok macam Facebook best je kan. Okay, pergi dekat Facebook, tekan sekali. Okay, bila tekan sekali akan keluar graf Facebook. Jadi kita tengok dulu graf Facebook ni dia ke mana. Contoh sekarang, pastikan kalau nak tahu pasal market ni, okay, second part, saya lupa nak cerita sikit. Nampak tak yang kelabu ni? Yang kelabu ni. Line kelabu ni. Line kelabu ni menandakan harga terkini. Maksudnya ni live market. Harga terkini satu share Facebook. Satu saham Facebook bernilai $272.75. Okay, jadi katakanlah saya nak beli dan ini adalah harga terkini. Yang paling kanan take note, paling kanan tu adalah harga terkini dan pergerakan terkini Facebook. Jadi bila saya nak nampak, okay, saya nak buy lah. Cara nak buy atau sell, itu nanti besok lagi kita akan masuk sebab live trade. Contoh kita nak beli je. Kita hanya tekan pada new order. Nampak Tekan pada new order. Bila tekan pada new order dan kita nampak dekat sini, simbol atau produk yang kita nak beli atau jual adalah Facebook. Type of execution, ingat type dia market execution. Okay, ni satu dah betul. Nombor 2 dah betul. Dan saya nak beli 0.01, maksudnya 1% daripada total nilai saham Facebook. Kira nilai paling kecil lah, 0.01%. 0.01, maksudnya 1 sen. Dan saya tekan buy. Macam sekarang tak ada duit, sebab tu tak boleh keluar not enough money. Kalau dah boleh buy, dia akan keluar di mana tempat kita beli tu, harga yang kita beli. So kalau naik, kita akan untung sebab kita beli. Kalau turun, kita akan mengalami kerugian kalau dia turun lah. Okay, faham ke? Ada soalan ke? Clear ke pasal yang explanation saya tentang Facebook tadi? Faham. Alright. Ada yang confused ke? Pening ke? Okay. Alright. Cantik semua. Jadi, dah selesai bab MT5 platform ni kita cerita sebab benda tu je yang penting. Dan selepas kita beli dan jual, saya lupa nak beritahu, kita tekan Ctrl T lagi sekali, pastikan nampak benda ni dan dia akan bergerak dekat sini. Dia akan bergerak. Maksudnya kalau kita beli dan jual, dia akan bergerak kat sini. Contoh, saya buka account, satu account.
that